Alhamdulillah, pada pertemuan kita yang lepas, kita dah pun ulas dan juga kita telah membincang tentang tajuk yang berkaitan dengan mad. Apa itu mad dan bagaimana kejadian mad dan berapa harkat mad yang asli dan sebagainya, dan apakah hukum-hukum yang menjadi follower kepada mad asli. Kita ada 3 sekurang-kurangnya. Kita ada mad badal, kita ada mad iwad, dan juga kita ada mad silah qasirah atau mad silah surah. Tapi mad silah ni kita akan bincang pada hari ini, insya-Allah. Okey, baik. Seperti yang kita dah pernah bincang mungkin pada minggu lepas juga lah, tentang bahawa mad ini asalnya adalah daripada kemasukan mana-mana huruf mad. Itulah sama ada alif atau waw atau ya. Maka huruf tadi yang mana asalnya pendek, contohnya macam ja, pendek je. Kemudian bila masuk je alif, terus jadi ja. Maka dah daripada keras tu terus jadi lembut sikit. Ja, maka jadi ja, lembut sikit. Kalau kata ba jadi ba. Kalau kata bu jadi masuk waw, bu. Lembut sikitlah, bila dah panjang tu jadi lembut lah, bu. Dan juga ti jadi ti. Maka begitulah dia kejadian asal huruf mad. Okay. Maka daripada asalnya yang 2 harakat ini, dia akan mengalami tabiatnya tadi, akan mengalami beberapa perubahan. Tentu kena ingat bahawa mad yang asalnya tadi bermula dengan 2 harakat. Sekarang ni apa yang kita nak belajar pada hari ini adalah tentang bagaimana mad berlaku inovasi ke atasnya melalui beberapa perubahan. Baik. Yang pertama adalah perubahan kepada angka mad itu sendiri, ataupun jumlah keperanjangan mad itu sendiri, daripada 2 bertukar jadi 4. Kenapa? Kerana hari ini punya tajuk adalah sebab huruf mad itu berjumpa dengan hamzah. Okay. Kalau kita lihat, kalau kita buat contoh yang mudah nak faham, kita tulislah huruf apa-apa. Sebagai contoh, huruf mim, mim alif ma. Contoh, mim alif ma. Asal berapa harakat? 2 harakat. Tak ada orang boleh kata lebih dari 2 harakat. Kemudian lepas alif ni ada hamzah. Lepas alif ni ada hamzah. Maka sekarang ni akan berlaku perubahan kerana kedatangan hamzah ni selepas huruf mad. Okay. Cuma sekarang ni perbincangan kita adalah pada malam ni bagaimana kedatangan hamzah ni. Yang ni yang ramai orang yang mungkin dia dah faham, ataupun salah satu tak reti nak explain ke orang macam mana. Tahu cerita, tapi nak explain ke orang tu kadang-kadang rasa macam payah sikit, susah sikit. Okay, malam ni insya-Allah saya pun bukanlah pandai sangat. Kadang-kadang mungkin tuan-tuan dan puan-puan mungkin ada ayat yang lebih baik dari saya. Saya hanya explain apa yang ada daripada buku je lah. Okay? Baik. Maka perbincangan kita hari ini adalah nak bincang tentang yang kata mad ni, sama ada, hamzah ni, sama ada dia datang sebahagian daripada huruf ma ni, ataupun dia sebagai huruf yang daripada perkataan baru. Permulaan ataupun memulakan perkataan baru. Hamzah memulakan perkataan baru. Ataupun hamzah ni di hujung kalimah yang sebahagian daripada ada huruf mad ni. Yang tu kita nak bincang pada malam ni, insya-Allah. Okey, baik. Tutup skrin. Okey, rekod dah. Okey, baik. Kemudian, okey. So untuk membincangkan tajuk ni, insya-Allah kita boleh lihat daripada buku kita, muka surat yang ke-161. Okey, tuan-tuan dan puan-puan boleh buka muka surat buku, muka surat 161, di mana perbincangan kita malam ni cerita bahawa pertama, hukum apakah yang mengubah mad menjadi lebih daripada 2 harakat tadi ni kerana kemasukan hamzah. Hukum pertama adalah dipanggil mad jaiz munfasil. Maddul jaiz al-munfasil. Dalam syarat dipanggil al-maddul jaiz al-munfasil. Apa itu mad? Mad tu panjang lah. Panjang mad. Jaiz ni apa? Jaiz ni maksudnya harus. Harus, jaiz. Bukan jaiz. Jaiz tu Jabatan Agama Islam. Bukan. Ni jaiz. Sebut zaiz. Jaiz. Harus. Okay? Baik. Apa makna munfasil? Munfasil diambil daripada perkataan fasl. Al-faslu. Fasl. Faslu ni maksudnya pisah, terpisah. Al-faslu. Contoh kalau siapa pernah belajar sekolah agama, dia akan ada al-faslul awal, kelas darjah 1. Al-faslul thani, kelas darjah 2. Al-faslul thalith, al-faslul rabi',
Maksudnya kelas darjah 4, darjah 5, darjah 6. Asing-asing lah. Mana boleh budak darjah 1 belajar duduk dengan budak darjah 6. Teruklah budak darjah 6 tu. Kan? Nak kena faham budak darjah 1 punya, dia dah faham lah. Maka kena kelaskan. Artinya asing. Al-munfasil artinya asing. Okey. Maknanya apa? Maknanya hamzah datang sebagai huruf yang asing daripada huruf mad. Apa dia kata? Berlaku apabila perkataan pertama berakhir dengan huruf mad. Tak kisahlah alif ke waw ke ya ke. Manakala huruf hamzah qat'i, hamzah yang nampak qat'i itu memulakan perkataan yang seterusnya. Menjadi permulaan perkataan seterusnya. Contoh bima. Bima. Perkataan pertama adalah bima. Ma tu huruf mat di ujungnya alif. And then kita tengok perkataan kedua selepas dia unzila. Dan unzila ni dimulakan dengan huruf hamzah qat'i. Hamzah qata'. Kita panggil hamzah qata'. Nampak hamzah tu lah, kepala hamzah tu. Kepala ain tu. Maka apabila keadaan antara mat dan hamzah itu ada terpisah sebabkan dua kalimah, maka inilah namanya hukum madul jaiz, mad jaiz. Okey. Contoh qalu, dua harakat, lu pun dua harakat. Qalu masing-masing mad asli. Cuma lepas qalu tu tiba-tiba ada amanna. Qalu, mereka berkata amanna. Okey, amanna ni merupakan perkataan kedua. Amanna ni perkataan selepas qalu. Kemudian nak ceritanya qalu diakhiri dengan huruf waw iaitu huruf mat, panjang dia dua harakat asalnya. Kemudian sebelah sana jumpa dengan huruf hamzah yang memulakan perkataan amanna, maka ini juga dipanggil dengan nama maddul jaiz. Okey, baik. Terus wafi, fi, dua harakat, asli wafi. Kemudian selepas wafi itu ada anfusikum. Anfusikum, perkataan anfusikum dimulakan dengan hamzah. Maka ya jumpa hamzah dalam kalimah yang berasingan. Dua kalimah asing, bukan satu kalimah. Maka inilah yang dipanggil dengan nama maddul jaiz. Ya. Suara saya ada tak? Minta tolong confirmkan. Ada, Ustaz. Okay. Baik. Kenapa panggil dia jaiz? Kenapa panggil dia harus tadi tu? Maddul jaiz. Mad kepanjangan yang harus. Okay, dia tak wajib. Sebab apa? Sebab ulama ataupun qurra berbeza pada memanjangkan dia. Maksudnya asal ke mana pun mad ni dua harakat. Kemudian dia berbeza sama ada dia boleh dua, dia boleh empat, dia boleh lima, dia boleh tiga, dia boleh enam. Maksudnya mereka berbeza pada kadar bacaan panjang dan pendek. Boleh sampai tahap dua. Cuma tengoklah, adalah qurra ni banyak. Ada imam-imam Quran banyak. Ada yang baca mad jaiz ni dua harakat. Tapi kita baca berapa? Tengok bawah ni. Menurut riwayat Hafs, yang kita dah baca daripada Syatibiyah, kadar bacaan mad jaiz kita hanyalah itu 4 atau 5. 4 atau 5 harakat. Itu yang kita pegang sekarang. Okay, kalau ada orang main baca, main datang jumpa kita, ataupun kita dengar orang tu baca mad jaiz kadar 2 harakat, kita tanya je lah. Kalau rajin tanyalah. Kenapa kau baca mad jaiz 2 harakat? So dia kata, saya baca bukan Syatibi, saya baca Hafs daripada Jazari. Tanya dia balik, adakah hanya mad jaiz saja kena baca 2 harakat? Benda-benda lain tak payah. Maksudnya Jazari dia bukan hukum mad jaiz, dia banyak lagi hukum-hukum lain. Banyak lagi hukum-hukum lain yang dikenalai kan. Ada setengah orang ni, setengah budak-budak ni dia ingat dekat mad jaiz je berubah. Pada beza Syatibi dengan Jazari, bukan hanya sekadar pada mad dia tau. Banyak lagi. Ada banyak lagi benda-benda lain yang tak sama antara Jazari dan Syatibi ni. Bukan hanya sekadar mad. Sebab tu kalau tak tahu, kena belajar dulu sebelum nak praktik 2 harakat pada mad jaiz. Kalau tak reti, kalau tak pandai, baca je 4 harakat atau 5 harakat. Itu lebih selamat sebenarnya. Baik. So dalam kelas kita ni, kita nak pegang 2 ni dulu. Kita tak belajar Jazari. Kita belajar Syatibi, insya-Allah. Jadi mad jaiz yang kita pegang hari ni adalah sepanjang 4 atau 5 harakat. Kalau orang tanya kita, kenapa ada 2 pendapat? Kenapa dia tak satu je? 4 je lah, cukuplah. 5 satu pendapat dah lah. Kenapa dia kena ada dua pendapat? Sebab bawah Imam Hafs tu sendiri ada ramai lagi turuk-turuk dan juga imam-imam yang mereka sendiri berselisih pendapat.
Kau ni baca 4, kau ni baca 5. Kau ni baca 4, kau ni baca 5. Maka mengambil pendapat majoriti yang ramai bawah-bawah ni. So, berapa ramai yang ada pendapat? Jadi, bahagi ke dua puak. Satu puak baca 4, satu puak baca 5. Sebab tu Imam Hasni, dari bacaan dia, di sudut bacaan dia, menurut riwayat daripada Asy-Syatibi, maka Imam Hafs baca 4 atau 5 harakat. Maka kita boleh pilih. 4 atau 5. Kena pandai kira lah. Kalau kata 4, kira lah 4 jari. Kalau kata 5, kira lah 5 jari. Kalau qalu. Kalau nak kata 4, kalau kata apa nama? Tadi macam qalu, tu 2 harakat. Qalu. Maka kalau nak kira, apa nama? Nak kira 4 harakat pula, kena sampai 5 lah. Kena sampai 5 baru cukup 4 ni. Okey. Kena kira sampai 5 jari. Itu pun nak kira 4 jari pun cukup, boleh dah sebenarnya. Cuma nak selamat ambil yang sampai jari keempat, masuk je jari kelima ni, baru qalu. Betul. 4 jari, sorry. Qalu masuk je jari keempat ni, amanna. Okey, itu 4 jari. Terpulanglah kadang-kadang benda-benda panjang ni, apa yang saya sendiri percayalah, panjang pendek 2 harakat, 4 harakat, 5 harakat, 6 harakat ni, dia adalah bergantung kepada bagaimana kita talaqi dengan guru kita. Kebanyakannya guru akan tahulah. Dia dah dengar daripada guru dia, cara baca 4 harakat macam mana. Jadi dia boleh agak dah. Kalau kita baca dengan dia, tak cukup 4 harakat, dia akan cakap panjang sikit lagi. Bagi cukup 4 harakat. Atau dia kata panjanglah sikit lagi. Bagi cukup 5 harakat, panjanglah sikit lagi. Bagi cukup 6 harakat. Tak cukup tu. Baca 2 harakat, baru 3 harakat tu tak cukup. Dia kena cukup paling-paling 4 harakat. Okay. Itu pada mad jaiz al-munfasil. Okey. Ada sedikit perhatian pada muka surat 161 bawah ni. Ada perkataan-perkataan yang mana dalam tulisan Al-Quran, dia ditulis macam nampak hamzah dengan alif tu duduk dalam satu kalimah. Tetapi sebenarnya dia adalah 2 kalimah. Cuma dari sudut resam, dari sudut penulisan Al-Quran itu, menggabungkan 2 perkataan tadi itu jadi satu perkataan. Macam jadi satu perkataan. Sebenarnya, hakikatnya dia tetap 2 perkataan. Contoh, macam ya ayyuha. Macam ni, ya ayyuha. Mana-mana ya ayyuha dalam Quran. Tak kisahlah ya ayyuhan nas ke, ya ayyuhallazina amanu ke, ya ayyuha apa-apa kan. Ya ayyuha ni, dia adalah asalnya 2 perkataan. Di mana ya satu perkataan, ayyuha satu perkataan. Cuma di dalam Al-Quran ditulis ya dan amzah tu diletak dalam satu kalimah. Jangan terconfuse. Okey, iyalah jangan, saya tak boleh cakap jangan terconfuse. Memang confusing pun sebab asalnya memang dah amzah dengan alif tu duduk dalam satu perkataan. Siapa tak confuse? Cuma bila kita dah belajar ni, kita fahamlah dan kita tahu bahawa ya ayyuha asalnya ada 2 perkataan. Satu ya, satu lagi ayyuha. Cuma dalam sudut penulisan, dia ditulis seolah-olah macam dia datang dalam satu kalimah. So, pada ya ayyuha, bagi mereka yang faham atau mereka yang belajar qiraat sebagai contoh, kena baca 2 harakat ke apakah, kena make sure lah. Ya ayyuha ni kena baca 2 harakat sahaja. Kalau baca 6 lah. Kalau siapa yang belajar warsh ke hamzah ke apakah contohnya, kalau baca 6 lah. Ya ayyuha ni dan sebagainya. Okey, baik. Satu. Ya lah, ya ni dia panggil ya unnida. Ya unnida. Bukan ya ayyuha aja. Ya yang mana ya ni jumpa dengan huruf hamzah. Contoh, ya Ibrahim, ya Adam. Ya apa lagi? Ya Ismail, ada ke ya Ismail? Tak ada kot. Ya ya apa? Yang saya ingatlah ya Adam, ya Ibrahim, ya Iblis. Yang tu bapa besar sekali tak ingat. Ya Iblis. Ada qala ya Iblis. Yang mana ya jumpa dengan hamzah ni lah. Semuanya dalam Quran. Ada ke Ustaz? Ya Adam. Apa dia? Adam. Ya Adam. Ada. Ada? Baqarah, muka surat keempat. Wa idh qulna ya Adam uskun wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka jannah. Ayat berapa saya tak ingatlah, dalam 40-an lah. Dalam 40 lebih. Dalam muka surat wa idh qala rabbuka lil mala tu, tengoklah bawah tu ada wa qulna ya Adam uskun. Okey, baik. Ya Adam, ya Ibrahim, ya Iblis, ya apa lagi? Ya Abati. Tu cerita Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail tu. Ataupun cerita Nabi Ibrahim dengan bapa dia.
Ya abati, wahai ayahandaku, ya abati. Sama. Mana-mana ya yang lepas tu ada hamzah selain daripada ya ayuha ni, semuanya dalam Al-Quran ditulis secara bersambung. Cuba tengok. Tak apalah. Aku lah mungkin saya kata tak betul kan. Saya sendiri pun tiba-tiba macam betul ke aku cakap ni? Betul, insya-Allah. Jangan risau. Mari kita tengok sama-sama. Kita buka satu surah. Saya nak buka daripada surah Maryam. Surah Maryam kita ada ya Ibrahim, kita ada ya abati. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok Maryam. Where is Maryam? Okay, ini Maryam. Okay. Dia duduk kat sini. Dia duduk muka surat 308. Bak. Okay. Mana sampai where is 44 tu ada ya abadi. satu, dua. Mana lagi? Ya abati. Ini ya abati. Ya Ibrahim mana? Ni ya Ibrahim bawah ni. Nampak? Ya abati, nampak? Dia tulis ya dengan hamzah tu duduk dalam satu kalimah. Ya Ibrahim bawah sekali pun sama. Ya dengan Ibrahim tu duduk, dia tak pisahkan ya dan hamzah pada Ibrahim tu. Dan ini semua adalah mad jaiz. Semua ini adalah maddul jaiz al-munfasil. Maddul jaiz al-munfasil. Okay, bukan mad wajib. Walaupun nampak dia tulis dalam satu kalimah, tapi ini bukan mad wajib. Okay, boleh nampak Okay, baik. Apa cerita tadi? So, pertama ya tu dipanggil ya unnida. Ya unnida ni maksudnya ya panggil, wahai. Wahai. Okey, ya ulil albab, ya ulil absar. Okey. Kemudian ha. Ha ni dipanggil ha ut-tanbih. Ha ni maksudnya kalau nak terjemah tanbih ni maksudnya peringatan. Maka itulah kamu, beringatlah kamu, ha antum. Beringatlah kamu semua. Ha ulai, beringatlah mereka semua, macam tu. Ha ni ada juga pada awal kalimah yang mana bertemu dengan hamzah. Dan bila bertemu dengan hamzah, dia cantum sekali ha dengan hamzah tu. Ha antum haulai. So sambung dengan ha antum ni. Dua-dua ha ni adalah dipanggil ha ut-tanbih. Ha untuk minta perhatian, untuk maksudnya demand, demand sama bernama orang dengar. Maka ha tanbih ni juga termasuk dalam kategori maddul jaiz al-munfasil. Okey, baik. Okey, perkataan dan mak di dalam perkataan di atas serta seumpama dengan adalah mak munfasil, bukan mak muttasil. Okey, setakat ni, siapa yang ada soalan tentang mak munfasil? Tak kisah. Kalau siapa selesa sebut mak jaiz, sebut mak jaiz. Siapa selesa sebut mak munfasil, sebut mak munfasil. It's okay. Ya, silakan Puan Dina. Okey. Kalau saya pernah dengar kalau macam ya ayyuhalladzi tadi kan. Kita panggil ha tu munfasil hukmi. Okey. Yang kalau mak jaiz biasa saya pernah dengar itu hakiki kan. Cuma nak tanya, ha tanbih tu kita panggil juga ke dia sebagai munfasil hukmi, Ustaz? Dari segi hukum dia memang munfasil. Betul. Dia pun ha tanbih tu pun dipanggil munfasil. Sama. Saya cuma dengar yang ya saja. So sama. Tapi dalam buku kita dia tak ada hukmi ataupun tidak. Cuma dalam buku kita ni dia lebih kepada ha tanbih dengan yaun nida. Masing-masing adalah merupakan mak jaiz juga. Hukmi itu maksudnya hukum lah. Hukum dia gini cerita dia. Bila sekali pandang nampak macam mak wajib, orang takut terkeliru mengatakan dia mak wajib. Sebab tu kata dia mak jaiz hukmi. Hukmi itu hukumnya mak jaiz. Itu dia. Tapi kalau orang dah faham, dah tahu, kata dia mak jaiz, tak panggil hukmi pun, it's okay. Tapi kalau lah Ustaz ada maklumat, kenapa dia tulis sebagai mausul, Ustaz? Tak tahu. Wallahualam, nantilah kalau ada jumpa nanti saya sampaikan. Kenapa Rasam ditulis kalau ya dengan hamzah ni? Semualah. Dari ya iblis yang sebut apa, ya Adam, ya Abati, ya Ismail, ya Ibrahim, semua tulis secara bersambung. Semua ditulis secara bersambung. Wallahu ta'ala alam. Kalau ada jawapan kita beritahu. Alhamdulillah. Baik. Masya-Allah malam ni kita ada 84 orang. Cuma saya macam seolah-olah macam merindui yang 200 orang awal dulu. 217 orang ke berapa awal dulu.
Kalau masuk kelas tu reban kelas. Okey. Baik, ada siapa-siapa yang ada soalan nak tanya? Okey. So sekarang ni nak kenal mad jaiz mudah saja, bahawa huruf mad selepas huruf mad ada hamzah. Maknanya hamzah itulah yang mengubah keadaan mad daripada 2 harakat sudah tak boleh baca 2 lagi dah. Menurut riwayat kita lah, menurut riwayat kita dah kena ubah dah. Daripada duk baca 2 dah kena ubah jadi berada 4 atau 5. Tapi tak apa, kita pegang satu je. Sebab nak baca sekali tu takkan nak ulang 2 kali kan. Jadi kita baca satu saja. Kita pegang 4 harakat mudah. Okey. Baik. InsyaAllah kita terus ke yang seterusnya. Yang seterusnya adalah maddul wajib al-muttasil. Maddul wajib al-muttasil. Ada orang mengadu kat saya, Ustaz, kami ni dah senja-senja ni, munfasil, muttasil pun kami tak boleh nak ingat. Macam mana nak ingat semua benda? Macam mana nak ingat nama-nama mat semua ni? Munfasil dengan muttasil pun tak boleh nak beza lagi. Okey. Tak apa. Sebenarnya bagi saya, nama is nama lah. Nama ni nama. Cuma apa yang lebih menjadi intention atau kepentingan buat saya adalah baca tu tahu berapa harakat nak baca. Baca tu betul. Kenal. Kata, oh ni kena baca panjang ni. Yang ni boleh baca kena baca pendek ni. Yang ni kena baca 2 harakat ni. Yang ni kena baca 4 harakat ni. Paling-paling itu pun dah membadai dah sebenarnya. Tapi nama tak ingat. Tak apa. Bukan nak usah periksa pun. Kalau dengan saya ada periksa lain lah. Kalau memang nak periksa. Daripada 85 tinggal 8 orang. 8,5. Tengah tu pun masuk-masuk tak tahu, oh ada periksa ke hari ni? Sorry lah, terdatang pula. Tak adalah. Kita insyaAllah. Yang penting sekarang ni nak belajar, enjoy, nak fun, nak bagi faham dan juga boleh ajar orang lain. Saya ni, tujuan saya mengajar ni adalah saya nak semua orang kat sini bukan sahaja mengamalkan ilmu ni, bahkan suatu hari nanti kalau diminta untuk mengajar, boleh pula mengajar orang lain. Okey, bahkan dengan ilmu yang sedia ada dan juga ditambah lagi dengan ilmu-ilmu yang dapat daripada orang-orang lain, boleh dah mengajar orang lain insya-Allah. Okey, baik. Seterusnya maddul wajib al-muttasil. Mad tadilah mad. Kemudian wajib. Wajib ni kenapa? Kejap lagi kita tengok. Baik, kemudian apa maksud muttasil? Kalau munfasil tadi terpisah, muttasil pula bersambung. Diambil daripada perkataan wasala. Wasala ni sambung. Ataupun panggil silaturrahim. Sambung, kasih sayang, silaturrahmi. Kita hari-hari duk buat apa dia? Solat. Kenapa setiap hari kita solat? Sebab setiap hari kita kena jaga connection kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sambung sentiasa. Orang yang connection dia bagus 5 kali setiap hari sambung dengan Tuhan, maka bar dia bagus. Tapi kalau connection dia dengan Tuhan hancur, macam kita belajar lah. Kalau saya bercakap asyik bunyi robot je, siapa nak dengar? Orang menyampah nak belajar. Tapi kalau dia belajar ni nampak macam seolah-olah macam ustaz ni ada depan muka kami je. Ada kat dalam rumah kami je seolah-olah. Kan seronok belajar gitu kan. Saya pun seronok kalau tengok orang macam tu. Jadi kalau baru nak buka mulut baca je dah tapi bila tu tak habis-habis kita pun tak boleh nak mengaji dah. Kan? Okey. Baik. Jadi silah ni maksudnya atau muttasil ni artinya bersambung. Apa yang maksud sambung? Artinya hamzah dan mad itu duduk dalam kalimah yang sama. Tadi itu hamzah duduk kalimah baru. Ini tak. Hamzah ni duduk dengan kalimah yang sama dengan huruf mad tersebut. Okey? Baik. Macam mana contoh dia? Okey, contohnya macam gini. Wajaa. Asalnya wajah bukanlah wajah kemudian akumu ni kataan asing tak. Wajah akum tu sendiri memang satu perkataan. Wajah akum. Ada domir kum kat situ tu domir wajah akum satu perkataan di mana wajah ada alif, ada mad asli kat sini. Selepas mad asli ni datang hamzah ni hijau ni, maka sekarang ni bukan mad asli lagi dah jadi mad wajib. Kenapa? Sebab hamzah dan juga alif duduk dalam kalimah yang sama. Tak boleh kita baca berhenti pada wajah. Ni baca wajah berhenti 2 harakat. And then sambung akumun nadhir. Tak betul. Tak ada orang buat macam tu. Macam tadi, macam qalu tadi, qalu amanna, boleh. Bima, boleh berhenti dekat bima. Kalau kita berhenti semula dekat bima ni, jadi dah dia 2 harakat balik. Kalau kita baca sambung, bima unzila, baru jadi 4 harakat, jadi mad jaiz. Namun, kalau kita berhenti, contoh pada qalu, maka bila berhenti qalu akan kembali jadi mad asli sebanyak 2 harakat. Bila sambung semula, barulah dia jadi 4 harakat. Sebab dia jadi mad jaiz.
Okey, ada pun mat wajib, dia tak boleh berhenti. Contoh macam su'al azab. Su, tak boleh baca pada su, kemudian sambung. Al-azab. Tak betul. Siapa baca gitu, tak kena lah. Bukan itu baca jawapan dia. Tapi, ni nak cerita tapi ni. Bila kita sekali pandang macam ni lah contoh, bila kita sekali tengok contoh macam su al-azab, kadang-kadang, macam saya sebut tadi lah, kita pun confused. Perkataan Hamzah di sini, Hamzah di sini, either belong to su or al-azab. Bertambah tak? Sebab dia betul-betul duduk tengah-tengah, atas udara, orang kata apa, terapung tengah-tengah ni. Jadi kadang-kadang kita tengok macam, Hamzah ni su punya ke azab punya? Kita pun jadi confused. Kalau kata azab punya, maka su ni jadi mad jaiz. Kalau kata su punya, maka dia jadi mad wajib. Sebab tu, Quran ni dia kena sentiasa baca. Sentiasa baca, sentiasa ulang, sentiasa belajar, sampai kita dapat tahu dan kita dapat recognize dia bahawa rupanya su'a ni adalah Hamzah pada su'a ni adalah su punya. Sebab banyak kalimah ada su ni, su berarti ada Hamzah. Su'a, su'in, su'un, banyak kali su'un. Memang su ni adalah Hamzah punya, bukan azab punya. Sebab apa kita tahu itu? Sebab kita kerap baca dan kita banyak kali jumpa perkataan ni. Baik, begitu juga si abihim. Si abihim. Nampak Hamzah duduk tengah-tengah, terapung tengah-tengah. Jadi sampai kita confuse. Hamzah ni si punya ke bihim punya? Tak tahu. Tak tahu. Si punya, bihim punya tak tahu. Jadi berdasarkan pengajian, kerap baca, insya-Allah lama-lama kita akan tahu. Bihim ni kita akan tahu. Mana perkataan ni kita akan jumpa bihim ni. Tak ada pula kita jumpa abihim, tak ada. Maksudnya bihim je. Maknanya betul lah. Hamzah ni si punya lah. Sebab bihim banyak kali kita boleh jumpa dalam Al-Quran. Okay. Maka kalau macam ni contoh dia, Hamzah adalah belong to si, maka Hamzah duduk selepas huruf ya mad dalam satu kalimah, maka inilah yang digelar dengan nama maddul wajib al-muttasil. Kena sebut betul-betul. Maddul wajib al-muttasil. Muttasil. Kalau tadi, maddul jaiz al-munfasil. Munfasil, ada nun mati. Munfasil. Okay. Apa maksud muttasil? Muttasil maksud sambung. Sambung apa kat mana? Bersambung kerana Hamzah dengan huruf mad duduk dalam satu perkataan. Adapun munfasil, Hamzah dengan huruf mad dia tak duduk dalam perkataan yang sama. Okey, baik. Kenapa panggil wajib? Kerana ia wajib dipanjangkan. Maksudnya dia tak boleh kekal daripada 2 harakat lagi dah. Kalau jaiz dari itu, dia masih boleh baca dengan 2 harakat. Menurut riwayat-riwayat lain lah. Riwayat lain ada yang baca 2 harakat. Contoh macam Abu Katsir, Abu Ja'far, Qalun wajah pertama, Duri wajah pertama dan sebagainya. Ada masih baca 2 harakat. Tapi pada mat wajib memang sepakat. Ulama ni memang kena panjang lebih daripada mat tabi'i bagi semua qura'. Dan untuk pengetahuan kita semua, mat wajib adalah hukum dia sama juga macam mat jaiz. Kita akan panjang dia sepanjang berapa? 4 atau 5 harakat juga. Okay, nampak? 4 atau 5 harakat juga. Jadi cerita dia senang aja sekarang ni. Okey, cerita dia nampak aja mak wajib. Kadang-kadang kita tak kenal tau. Mak jaiz kan mak wajib. Mak jaiz kan mak wajib kan. Okey. Tapi kita rasa macam mak jaiz. Rasa macam mak wajib. Tak apa. Panjang je 4 harakat. Insya-Allah. Buat kata bas dulu, bas apa? Mutiara kan. Insya-Allah selamat. Mutiara bas ke apa dulu saya ingat kalau pergi Kelantan, insya-Allah selamat. Selamat, memang selamat. Memang tak adalah nak fikir, baru nak fikir baca mat macam mana kan. Okey, baik. Ada sedikit perhatian. Pada muka surat yang ke-162, tengok apa dia kata. Bacaan secara tawassut. Tawassut ni kan saya dah buat minggu lepas. Tawassut kita akan pakai pada pemanjangan mat. Adapun tawassut yang bainiah tu kita panggil bainiah, kita tak panggil tawassut kat situ. Baik. Apa dia kata? Bacaan secara tawassut pada mat munfasil hanya berlaku jika tawassut pada mat muttasil. Apa maknanya? Maknanya kita nak baca mat munfasil 4 harakat tu, nak baca mat munfasil 4 harakat tu, kena make sure tawassut pada mat muttasil tu dulu. Artinya apa? Kalau kata mat muttasil baca 4, baru mat wajib, baru mat jaiz baca 4. Tapi kalau baca atas sikit itu 5,
maka mat muttasil, mat munfasil juga akan baca dengan 5 harakat. Apa pun cerita dia, mat jaiz follow mat wajib. Mat wajib ni dia lagi kuat dari mat jaiz. Sebab apa? Sebab kadar kepanjangan dia tu sepakat, mesti lebih daripada 2. Adapun mat jaiz dia masih lagi pakai 2. Ada pakai 2 lagi. Mat wajib tak ada dah. Mat wajib terus panjang. Naik terus, shoot terus 4 ke atas. Okey. Tengok dia kata apa kat bawah ni. Kotak ni insya-Allah boleh faham dah. Baik, kalau kita baca mat muttasil dia baca dari kiri. Okey. Mat muttasil ni baca 4, maka munfasil juga kena baca 4. Baca dari, kena tengok dari kiri kotak ni, kotak table ni. Kalau muttasil baca 4, munfasil kena baca 4. Kalau muttasil baca 5, munfasil juga kena baca 5. Kena selaras. Kadang-kadang benda-benda ni, yalah, kalau orang yang agak particular lah, dia akan tanya balik. Mana dalil yang kata 5-4 ni? Mana dalil kau ajar orang ni suka hati aja orang 4-5. Benda-benda macam ni kadang-kadang ya kita faham dan kita perlu akui tidak ada dalil khusus dari Rasulullah. Kata okey semua orang memang zaman Nabi memang semua ilmu tak dikelas-kelaskan. Datang zaman ulama kemudian baru kelas-kelaskan ilmu ni kepada nahwu, fiqh, akidah, hadis dan sebagainya. Zaman Nabi dulu sahabat ni baca. So dari sudut bacaan itulah mereka dapat seni. Kalau kata 4 semua. Kalau baca 5 semua. Dan benda itulah kemudian dibukukan. Nak kata dia ada dalil khusus, nak ada sebutan Nabi, tak ada lah. Memang kita takkan jumpa lah. Benda tu nak cari. Tapi berdasarkan bacaan sahabat kepada Nabi, kemudian tabi'in kepada sahabat, tabi'in kepada tabi'in, dan sampailah kepada kita hari ini. So dari situ kita boleh kenal pasti bahawa bacaan itu bersambung, bercantum sampai ke Rasulullah SAW. Jadi tidak ada pertikaian kepada jumlah mat ni. Kalau orang cari dalil lah, memang tak ada. Kita bagi tahu terang, tak ada dalil khusus. Cuma kita ada dalil umum sahaja bahawa bacaan itu bersambung begitu. Okey. Nombor 2. Perhatian nombor 2, 162, muka surat 162. Ada satu perkataan pada surah Al-Haqqah. Surah Al-Haqqah, kalau tak silap saya, tuan boleh tulis. Tulis dekat situ. Ayat ke-9. Sekejap, saya nak confirm dulu. Yang saya sebutkan nanti dah tertulis. Tiba-tiba salah. Ni ustaz lah punya pasal ni. Memang lah pun. Okey, surah Al-Haqqah. Ayat yang ke, betul, 19. Nak sebut dah tadi 19. Tapi biarlah. Maklumlah, kadang-kadang mengajar ni tak study dulu kan. Yang jadi macam ni. Okey. Surah Al-Haqqah. Ayat yang ke-19. Kata Allah SWT. Fayaqulu umuqra'u kitabiyah. Umuqra'u kitabiyah. Okey, baik. Tu, kalau kita tengok sekali pandang, sekilas pandang, nampak macam tambih. Kalau kata tambih, hukum dia mat jaiz. Tadilah antum, ulai. Jadi adakah juga merupakan mat tambih? Dan adakah dia merupakan mat jaiz? Rupanya tak. Ni dia adalah satu perkataan. Memang ada satu perkataan dia panggil isim fa'il. Ambillah. Umuqra'u kitabiyah. Ambil, bacalah kitab kamu ni. Jadi ni macam seolah-olah macam mah, ambil. Lempak bagi kat macam tu. Ni satu perkataan, maka ianya merupakan mat wajib, bukan mat munfasil. Satu tu je dalam Quran ada. Ayat 19 surah Al-Haqqah. Okey, baik. Ada soalan tentang mat wajib? Ulang balik. Yang kalau baca mutasil 4, munfasil 4. Okay. Yes. Tapi kalau kita, adakah berbeza kalau kita kata bila kita baca munfasil 4, mutasil kena 4? Kan kalau kita terbalikkan dia punya ni. Tak. Kena baca dari kiri ke kanan. Okey, maknanya bila kita baca mutasil 4, munfasil 4, tapi mutasil 5, munfasil mesti 5 juga ya Ustaz? Bukan ya, betul. Bawah sikit. Yang saya nak. Tambah kat sini, boleh tambah ayat sendiri kat sini, atas ni kata ingat kat mana-mana lah. Yang ada ruang kosong ni, dalam buku nota ke. Munfasil ikut muttasil. Mat jaiz ikut mat wajib. Okey, sebab muttasil lagi kuat daripada munfasil. Jadi, kalau kata mat wajib baca 5, maka mat jaiz juga kena baca 5. Kalau mat wajib baca 4, mat jaiz juga baca 4. Sekarang kalau nak tahu
antara sebab-sebab banyak markah kena potong dalam pertandingan tilawah Quran tu, ini benda-benda macam ni. Benda-benda kita rasa macam, kenapa? Dia ni baca sedap, tapi kenapa banyak dia punya markah? Tak menang, dia tak menang. Markah dia banyak, kos banyak potong. Sebab ni. Sebab dia memutasil kadang-kadang dia baca 4. Munfasil baca 5. Ataupun dia tak selaras lah. Mungkin mutasil baca 5, kemudian munfasil baca 4 pula. Dia tak selaras. Bila dia tak selaras tu sebab tu dia banyak markah kena potong. Yang mutasil baca 5 dan mufasil baca 5 tu kira ilmu barulah gitu. Sebab kita ingat kalau macam aqua mudut tu kira munfasil tu boleh baca 4 lagi kan. Oh okey. Betul. Ustaz, Ya, ini saya. bagi riwayat Hafs saya. Ya, betul. Kalau ada riwayat lain dia tak macam tu kan. Ada riwayat lain mufassir memang dia kadang dia baca 2, mutasil baca 4. Mana 4 2 pun ada. Memanglah macam Abu Ja'far contohnya. Macam Abu Ja'far munfasil baca 2, mutasil baca 4. Okey. Ustaz, kalau dia wakaf, Ustaz baca berapa? Siapa? Kat mana? Mat yang mutasil tu. Yang tu ada satu tajuk khas. Mungkin kita akan belajar pada 2 minggu lagi ke? Lepas raya ke? Nanti saya beritahu. Dekat sini tajuk dia. Muka surat mana? Dia, saya rasa mungkin lepas raya ke kita akan belajar. Dekat sini. Muka surat ni. Dapat tunjuk dululah bagi hint. Kawan-kawannya tak penting hari tu kan. Ni, muka surat 178 ni nampak tak? Nampak banyak table ni. Dah macam main nombor dah. Nampak tak? 4, 2, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Nangkui kati kuih. Nampak? Satu lagi soalan Ustaz boleh tanya. Apa dia? Satu lagi soalan. Kalau tadi macam yang Ustaz kata 4 dengan 4, 5 dengan 5. Kalau dia dalam satu ayat. Seandainya, katakan dia baca betul lah 5, mutasil dia dalam ayat tu dia baca 5 dan munfasil dia baca 5 juga. Tapi tiba-tiba ayat seterusnya ada munfasil saja. Dia terbaca 4. Adakah kira macam tak selari, salah sebab tak selari? Tak selaras lah. Tak selaras. Tak selaras lah. Dia hukum ni dia ikut satu bacaan. Kalau kita start dengan 5, maka 5 lah semua. Kalau kita start tu dah macam 4 lah semua. Dia hukum kepada keseluruhan bacaan. Mungkin hari ni pagi tadi kita baca 4, malam baca 5 pula. Boleh, tak ada masalah. Cuma jangan baca 4 dengan 5 tu untuk satu bacaan. Ni, siapa tanya soalan tadi? Puan Aini ke? Ya Ustaz, tanya pasal wakaf tadi. Betul. Ni pasal wakaf. Pada mak wajib tadi ni. Ni kat sini. Nampak tak kata as-sama', nasu, al-musi. Nampak? Ini cerita dia. Belum Dia belajar. kena ambil satu malam yang indah nak faham ni. Kalau berlepas raya makan daging korban banyak, darah naik apa semua tu, memang susah. Ustaz, nak tanya satu lagi. Ada ustaz yang ajar ataupun cikgu ngaji yang ajar ni, dia kata mat wajib ni baca 4 je, tak nak baca 5, tak nak baca yang kalau wakaf jadi 6 ke. Boleh ke Ustaz? Mungkin dia handle baca orang kata apa talaqi lah tu maksudnya. Maksud ikut ni kata-kata ikut cikgu lah, ikut ustaz kita lah, kita punya guru. Kalau dia handle talaqi, kebiasaan macam saya pun. Kalau saya handle tadarus ke grup tadarus atau grup talaqi, memang saya suruh baca 4. Tak payahlah baca 5 sebab nanyalah orang belakang tunggu lama. orang next person tu tunggu agak panjang lah sebab kawan baca 5 kan. Jadi baca 4 lah yang paling sikit kat sini. Semua orang baca 4, selaraskan baca 4 semua. Daripada juzuk 1 sampai ke juzuk 30, semua baca 4 belaka. Bukan kata tak ada, tapi menafikan terus ada 5 harakat tu tak betul lah. 5 harakat tu ada, cuma kita tak nak baca 5, tak ada masalah. Okey. Cuma jangan nafikan lah, sebab itu adalah salah satu pendapat, salah satu pandangan daripada Hafs. Okey. Kira apa dah? Lagi 10 dah. Masa macam sekejap sangat nak habis dah masa. Apalah sejam tu belajar kan. Apalah dapat. Okay, baik. InsyaAllah. Nak belajar maksilah pula. Maksilah ni dia haywire sikit. Okey. Baik, pertama. Apa itu silah? Tadi saya sebut dah silah kan? Menyambungkan silah. Silah ni maksudnya sambung lah. Sambung.
Jadi kenapa mat tu namanya? Kenapa tu? Oh. Bukan sampuk, sambung. Sampuk tu lain. Tiba-tiba. Ustaz, tanda mat tu kat atas Ustaz belum baca. Oh, tanda mat. Okey, betul. Terima kasih banyak. Semangat Okey, baik. Tanda mat. Ulama telah mengistilahkan serta meletakkan tanda macam inilah, tanda di atas huruf yang kata mat tu lah, sebagai tanda panjang melebihi daripada mat tabi'i. Maknanya mat asli tak ada tanda ni. Tapi kalau lebih daripada 2 harakat, dia akan start ada tanda ni. Maknanya kita tak baca 3. Maknanya daripada 2 turun lompat jadi 4. 4, 5 dan 6 ke atas lah. Maksudnya semua akan ada tanda ni. Dan tanda ni pun kita kena panggil dia tanda mat. Saya sarankanlah grup kita ni belajar ni, semua orang kat sini seboleh-bolehnya lah. Kita tukarlah. Tak usah guna lagi dah istilah-istilah yang maksudnya istilah-istilah kampung ni. Misai lah, ombak lah, pedang lah. Ada yang itu dia kata apa? Pasal kita nak sebut apa huduh bunyi kan. Tak kena lah. Sebab ulama letak asalnya nama madun, mim dal ni madun. Nanti di akhir buku nanti ada sejarah dia, kita akan belajar insya-Allah. Ada gambar pun. Memang ada gambar Quran dulu-dulu memang tulis mat ni. Jadi tanda ni namanya tanda mat. Tanda mat. Kalau sebut elok-elok lah. Kita secara akademiknya memang namanya mat, nama tanda mat. Jadi untuk awal-awal belajar, okeylah kadang-kadang kita jumpa orang yang kampung contohnya, awal-awal nak belajar. Nampak je tanda macam pedang tu panjang tuan-tuan. Tapi sampai ke satu tahap, 5-6 tahun mengajar, takkan nak pedang lagi. Udah-udahlah pedang. 10 tahun mengajar nak misai situ lah. Saja misai pun pencen lah. So, kalau boleh tak usah ada misai lagi dah. Tukarlah. Ni nak beritahu semua, tanda ni namanya tanda mat. At least kita appreciate ilmu yang diturunkan dengan nama yang sebenar. Betul tak? InsyaAllah. Okey, minta maaf saya terlajak. Okey, silah. Silah ni maksudnya sambung. Silah ni maksudnya sambung. Artinya, kalau sambung baru jadi mat. Kalau tak sambung, tak jadi apa-apa. Okey, contohnya macam, dan ia berlaku, okey, kita baca dulu. Maksilah ni hanyalah berlaku apabila kita nak sambung bacaan kepada ha dhamir. Ha dhamir ni pula ha yang apa? Kalau kita nak sini dia kata apa? Lil mufradil ghaib al muzakkar. Untuk seorang lelaki mufrad, satu orang lelaki muzakkar dan ghaib. Ghaib ni maksudnya bukan yang hadir, bukan yang kita bercakap mutakallim ataupun yang mukhatab depan kita bercakap tak. Dia menceritakan tentang seorang, satu benda yang lelaki. Hu ataupun he, senang ceritalah. Hu ataupun he itu sendiri. Ha untuk perempuan tak masuk. Ha kita domel juga. Tapi kita tak cerita dalam mat silah. Sebab ha tu mesti kena ada alif. Confirm dah dia mat asli. Dia bukan mat silah, dia jadi mat asli. Ha. Baik. So sekarang pada ha ni dia panggil ha dhamir. Di mana ha dhamir ni sama ada nak baca hu ataupun he. Kejap lagi kita tengok satu persatu. Okey, bagaimana saya masuk teruslah senang. Bagaimana kita nak kenal ni secara orang kata apa? Secara asasnya kita tak detail sangat ni. Saya pun tidak orang kata apa nak masuk supaya detail kan, kesian orang nak baca. Contoh, macam mana kita nak tahu contoh huruf huruf ha tu nak baca hu ataupun he. Okey, contoh saya tulis rob mana bah? Okey. Sabdu kita letak bagi atas satu. Okey. Kemudian buat rob. Letak juga satu juga bagi bawah, bagi depan satu. Satu lagi kita letak rob. Nampak. Okey. Dengan baris bawah satu. Okey, nampak? Satu rabba, satu rabbu, satu rabbi. Ketiga-tiga perkataan ni kita nak letak ha dhamir. Jadi macam mana kita nak tahu? Nak letak hu ke atau he ke? Atau dua lah. Hu ataupun he. Okay. Baik, sekarang ni kita tengok ya. Kalau kata sebelum dia bagi atas, rabba, macam ni lah. Rabba, maka ha dhamir yang datang adalah apa? Dhamma. Rabba, hu. Okey. Kalau rabbu pula? Rabbuhu. Pun juga rabbuhu. Kalau rabbi pula? Ya. Bawah. Baris bawah. Rabbihi. Tak jadi rabbihun. Rabbihun pula.
Rabbi. Dia tak ada dalam Quran Nanti tiba-tiba. jadi bingung. Robin Hood. Dia tak ada Rabbihu dan dia tak jadi Rabbahi dan dia tidak jadi Rabbuhi. Tak. Kalau Rabbahu. Kalau Rabbihi. Kalau Rabba pun, Rabbu pun hu juga. Boleh nampak So nak determine, nak tentukan hu ataupun hi ni kena tengok baris belakang dia. Okey. So yang ni boleh faham yang ni. Yang tiga ni boleh faham contoh Okey. Saya nak buat contoh yang seterusnya. Okey. Nak nampak tak perkataan ni? Alai ke? Tak panjang. Alai. Okay. Alai. Lepas alai ni ada ha. Ada ha dhamir lah. Ha dhamir. Okey. Cuma soalan saya, ha tu adakah baca dia alaihu ataupun alaihi? Alaihi. Alaihi. Huruf jar. Ya baris kasrah. Sebelum tu huruf Ya bagi kasrah. Mana ada ya? Ya mati. huruf jar Ustaz. Jadi dia kena sini. Ya mati. Yang baris terpaling dekat dengan dia lam baris atas. Kalau macam tadi rabba lah ba, rabba. Lah rabbahu ke rabbahi? Lagi satu dia Alaihi. jadi alaihi. Alaihi betul. Kecuali dalam surah Fatihah. Ayat hormat. Kecuali dalam surah Kejap ajar dulu. Valina kejap. Valina cerdik sangat. Susah juga cerdik dengan ni. Tak ada. Lawak je. Lepas tu alai tu Zahra kan Ustaz. Zoro. Lagi huruf tak jar. Huruf jar. Jar. Rujar. Rujar. Kena kasrah lah hi sebab dia mudhaf-mudhafun ilaih. Kalau lam. Kalau lam saja. Lam. Lahu. Kamu tak betul lahi pula. Lam pun rujar juga. Ya, itu tapi dia khas untuk bertemu dengan dhamir Ustaz. Jadi yang baca lah. Jadi yang betulnya lahu. So alaihi ke alaihu yang betul? Alaihi. Alaihi. Sebab iya. Sebenarnya dua-dua betul. Sebenarnya dua-dua betul. Tapi Alaihi. kalau ikut kaedah betul, kaedah yang paling betul adalah alaihu. Kalau ikut kaedah yang paling betul adalah alaihu. Sebab apa? Dia tengok kepada baris ni, baris lam ni. Macam ni lahu ni. Nampak lahu. Sebelum hu ni lam garis dia adalah lahu. Tapi oleh kerana dalam logat orang Arab dah baca alai dah rendah kan, alaihi jelah. Sebab tu kalau kita tengok dalam qiraat sebagai contoh, Yaqub ataupun imam siapa lah seorang lagi? Hamzah, Yaqub. Mereka akan baca siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau kata perempuan semayang kat mana-mana tu ni tiba-tiba tu imam baca siratal ladzina an'amta 'alaihim, jangan mubarakah pula. Tak, itu qiraat. Memang qiraat Hamzah ataupun ataupun Yaqub. Okey, saya nak tunjuk contoh daripada Al-Quran kita dah baca ni. Kalau sama ada kita perasan tak perasan lah, apa tak kisahlah. Tapi dalam Quran kita pun sebenarnya ada satu tempat saja iaitu dibaca oleh Imam Hafs, itulah pada surah Al-Fatah ayat 10. Nak tunjuk kat mana surah Al-Fatah, where's your Fatah? 10 selepas 48. Kat sini. Muhammad Fatah 48. Nampak? Siapa tadi kata alaihu yang saja betul tak? Alaihi saja betul tidak? Nampak? Okey. Ayat 10 surah Al-Fatah dalam Quran kita, bima ahada alaihullah fasayutihi ajran azim. Nampak tak? Jadi yang betulnya adalah alaihu, tapi ikut dialek Arab dah baca alai dah rendah kan, maka that's why ha tu jadi bawah, alaihi. Tu nak cerita dua-dua betul, tak salah, dua-dua betul. Jadi yang baca hi pun betul, yang baca hu pun betul. Cuma dalam Quran kita ni pada tempat ni ayat 10 satu-satunya ayat dalam surah Al-Fatah ni yang ni kena baca alaihu, kita tak baca alaihi. Jangan pula nanti kan, biar betul cetakan Quran ni salah. Kita pula pandai lebih daripada orang lain.
Saya tengok Quran ni salah. Pergi beritahu semua orang tu. Oh ni adik-adik, cuma tengok ni. Ada Quran ni salah ni. Ni kena hantar balik percetakan ni. Angkor Ustaz penerbit ni kata dia cetak salah dalam Quran ni. Banyaklah hang macam salah. kita yang tak tahu. So alhamdulillah. So nak bagi tahu alaihu ke alaihi ke, sebenarnya kedua-duanya betul. Cuma dari segi kaedah setepat dia ikut lam tu. Lam lahu macam tadi lahu jadi alaihu. Tapi dalam dialek orang Arab dah baca ya tu rendah, maka sebab tu that's why dia baca alaihi. Okey, baik. Bolehlah buat teka-teki dengan suami. Apa ni? Banyaklah. Okey, baik. So sekarang ni, 7 dah. Tak apa. Saya nak sikit lagi. Kalau kita tak boleh habis pun tak apa. Kita boleh sambung minggu depan insya-Allah. Okey, pembahagian maksilah. Okey, pembahagian maksilah kita ada 2. Okey, pertama dipanggil maksilah kubra, kedua dipanggil maksilah sughra. Yang mana kalau kubra ni biasa kita di buku Melayu ni kita panggil tawilah. Tawilah tu panjang lah. Tawil tu panjang. Kalau yang sughra ni pula kita panggil qasirah. Qasirah tu pendek. Tapi kan tak tahulah. Mungkin saya lah. It's my opinion lah ataupun saya je. Mungkin saya seorang je fikir macam ni kot. Orang lain mungkin tak fikir, tak apa, saya tak fikir. Saya okey. Antara keberkesanan istilah pun sebenarnya penting juga. Macam contoh, kalau orang kata kat kita, kalau contoh kita sebagai mak, katalah satu hari Puan Aini Wijaya balik telefon anak dia. Kalung tak nak nasi sikit. Ni nak cari mak dengan ayah nak balik ni hantar tak nak nasi sikit. Kalung pun fikir. Dia boleh agak tak sikit tu macam mana? Melainkan dia dah pernah Melainkan dia dah kena melainkan dia dah kena hamun dah tu. dah pernah kena. Dah biasa. Melainkan dah biasa dah tahu. Melainkan dia dah biasa, dia dah tahulah sikit tu macam mana. Katalah, okey, Kak Long tak boleh, Kak Ngah tak nak nasi. Kak Ngah. Sikit. Alamak, sikit tu banyak mana? 1 pot ke? 2 pot ke? 3 pot ke? Kak Ngah pun bantai. Satu plastik Kak Ngah boleh makan. Yang penting sikit. Bagi Kak Ngah sikit dah lah ni periuk nasi kita besar. Jadi sebenarnya sikit banyak ni dia orang kata apa, very subjektif. Macam tu juga panjang pendek. Bila kita panjang, bila kita pendek pun panjang pun pendek, betul tak? Jadi nampak macam tu style Allah macam yang kita pendek tu. Takut kalau orang kata apa, okey ni maksilah tapi dia baca pendek. Pendek tu macam mana? Pendek tu macam fihi hudan lil muttaqin. Fihi hudan lil muttaqin tu, hi tu, itu maksilah tu. Tapi baca pendek, tak ada harakat. Itu yang kita pendek. Rupanya yang pendek tu 2 harakat. Yang panjang tu 4 harakat. So kadang-kadang bagi saya fikir balik, mungkin sebab tu jugalah kita macam Dr. Aiman sendiri dia pakai istilah kubra atau sughra. Bila kata sughra, maka maksilah yang 2 harakat tu, yang sughra lah baca 2 harakat. Kalau kata yang kubra ni pula, yang follow majaiz tu, yang baca 4 harakat. Wallahu alam, ni apa yang saya nampak lah. Tapi kalau ramai-ramai ni masih nak mengekalkan istilah yang sama, qasirah ataupun tawilah, it's okay, tak ada masalah. Cuma explain je lah. Yang kata qasirah tu 2 harakat, yang tawilah tu 4 harakat. Dan tawilah tu pula dia adalah follower majaiz. Kalau majaiz baca 5, dia kena baca 5 juga. Kalau mat wajib baca 5, dia kena baca 5 juga. Tak boleh, dia jadi sebab dia follower majaiz. Okey? Baik, secara ringkasnya yang kata maksilah tadi ada surah, ada kubra, yang mana surah adalah yang mana selepas huruf mat, yang waw tambah silah tu belum ataupun tidak bertemu dengan hamzah, manakala yang kubra pula ataupun yang panjang 4 harakat ni pula selepas huruf silah, waw tak kisahlah waw kecil ke ataupun ya kecil yang disilahkan, maka kemudian ada huruf hamzah. Contohnya macam malahu akhladah. Lahu akhladah ila ta'amihi anna. Okey, sebelum saya tamatkan kelas pada malam ni, satu benda lagi saya nak share kepada semua orang. Macam mana kita nak tahu hu ataupun he tu boleh panjang ataupun tidak? Yang ni antara benda yang mungkin boleh orang kata apa? Boleh buat bekal lah sampai bila-bila. Hu ataupun he tu, macam mana kita nak tahu dia boleh panjang ataupun tidak? Ia bergantung kepada huruf sebelum dia. Kalau huruf sebelum dia huruf mati, kalau huruf sebelum dia huruf mati, contohnya macam ahsayna. Contohnya macam mana saya minta jawi ni masalah ni. Ahsaynahu contoh.
Ahsainahu. Hu ni ha dhamir lah. Ha dhamir. Sebelum ha dhamir ni ada alif. Nampak? Ada alif. Maka hu ni boleh baca panjang tak 2 harakat? Ahsainahu fi Boleh. Tak. Mesti Kalau- huruf berbaris. Yes, kalau sebelum huruf ha tu hurufnya mati, maka ha tu tak boleh baca panjang. Macam itulah waman nu'ammirhu, nampak mir ada ra mati. Nunakis sin mati. Hu ada dia ada ha dhamir juga. Maka dua-dua hu tu tak boleh baca panjang, tak boleh baca panjang lebih daripada tak ada harakat lah maksudnya. Nanti kita itu tu. Nanti kita cerita itu. Tapi kalau sebelum huruf ha ni hurufnya berbaris. Contohnya macam tadilah lahu contoh. Lahu ma fis sama. Kalau lam tu berbaris, terus boleh baca, barulah ada harakat. Barulah start dengan 2 harakat. Okey, kalau kata alaihi tadi, berapa harakat hi tu? 1 je. Ada harakat. Oh, tak ada harakat. Kalau minhu ada harakat tak? Tak ada harakat. Ada harakat. Bihi Bihi tak ada. Bi tak ada. Bihi tak ada. Sebab sebelumnya adalah mat bihi. B. Oh, bihi. Ya, Satu ada. je. Ustaz tulis. Kalau tu tak ada. Itu ada harap. Dia dari baris lah. Bihi ha berbaris. Bila huruf sebelumnya berbaris, maka dia ada harakat. Ada 2 harakat. Bihi, bihi ula. Kalau ada ula pula, tambahlah lagi 4 harakat. Jadi 4 harakat lah pula. Jadi follower mat jaiz. Okay, jadi maksilah kubra ataupun tawilah. Jadi antara nak kenal kenapa hu ataupun hi ni boleh panjang ataupun tidak boleh ada harakat adalah depend kepada huruf sebelum dia. Sebelum dia mati je, fihi contoh, minhu ataupun alaihi tadi, semua tu tak boleh baca panjang. Nunakishu, ahsainahu, amannahu, tak boleh. Semua tu tak boleh baca panjang. Kalau ada sebelum tu huruf mati. Alif masuklah. Alif ni huruf mati lah. Alif mana ada hidup. Selama-lamanya alif ni takkan hidup. Jadi alif tu dikira sebagai huruf mati. Maka huruf tu tak boleh baca dengan panjang. Hu tu tak panjang. Hi pun tak panjang. Tapi kalau sebelum dia, macam tadilah, Rabbahu panjang. Rabbuhu pun panjang. Rabbihi panjang. Sebab apa? Sebab ba tu hidup, berbaris, ataupun berharakat. Maka jadilah dia tak kisahlah kalau dia kubra, dia 4 harakat. Kalau dia surah, dia 2 harakat, insyaAllah. Baik, kita akan sambung semula perbincangan kita pada maksilah pada minggu hadapan, insyaAllah. Jadi sebelum tu, kalau ada satu soalan, minit saya bagi. Ustaz, rasanya kalau maksilah surah tu, sebelum ha dhamir tu berbaris, terlepas ha dhamir pun pasti berbaris. Ada baris lah. Betul. Kalau jumpa mati tak boleh lah. Ya. So Macam syarat dia tu lah, 2 tu kan. Dua, Sebelum berbaris. lepas nanti berbaris. Lepasnya berbaris. Kalau mati contohnya macam bihillah, Muhus. betul? Min hus apa? Lahus, lahu tak boleh. Lahul mulku contoh. Lahul mulku, al mulku tu mati pun juga sama, tak boleh panjang. Okey. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak semua. Okey, alhamdulillah hari ni kita capai 88 orang. Ada apa? Lucky number. Okey, minta ampun, minta maaf semua. Kita dah sampai ke penghujung je. Kita akan sambung semula minggu hadapan sebelum cuti raya, insya-Allah. Jadi dengan tajuk-tajuk yang lebih mencabar dan juga tajuk-tajuk yang akan membuka minda kita, insya-Allah, dengan tajuk mat ni. Saya suka tajuk mat ni. Favorite saya. Mat ni dia memang sangat mencabar. Tapi apa pun, insya-Allah kita akan cuba sampai kita semua faham, insya-Allah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fitnatan wa la yattabi'una shaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak-banyak semua.